Jangan bagi ikan, bagi pancing. Tapi pernah ada orang tanya, cukup tak sungai nak pancing? Bagi pancing dekat sejuta orang, sungai boleh masuk 100,000 orang je. Solution sebenarnya ada pada keusahawanan. Ada lebih kurang 10% sahaja pekerja dalam sektor awam. Maksud dia 90% ialah pekerja dalam sektor swasta. Tak semua orang boleh masuk sektor awam. Tapi maksud dia ramai rakyat Malaysia ni yang kena bekerja sendiri. Buka kedai runcit, ada yang bawa Grab dan sebagainya. Jadi keusahawanan yang dimaksudkan ni, banyak orang lihat dia transaction, jual sesuatu orang beli. Usahawanan ni adalah satu bidang yang lebih mudah berinovasi berbanding sektor awam. Sebab apa? Sektor awam ni dia ada birokrasi dia, sebab tu kita sebut dia birokrat. Kenapa prosedur ni wujud? Sebab dia adalah dana awam. Mereka ni hanya pekerja yang menguruskan dana awam yang dihimpun daripada orang ramai, dan orang ramai ni lah sebenarnya menanggung perkhidmatan awam. Jadi kalau mereka tidak ada produktiviti yang baik, jadi perkhidmatan awam pun tak dapat nak kumpul cukai yang baik. Orang-orang di luar sektor awam ni, mereka ni tidak ada jaminan keuntungan. Hari ni keluar pun, katalah bawa Grab pusing KL satu hari, tak semestinya dia untung kan. Tiba-tiba mungkin tak ada pelanggan, kalau buka kedai makan, tak semestinya orang ramai kedai dia hari tu. Jadi inilah sektor yang kita kata berjuang hampir setiap hari, yang mereka menanggung risiko untuk diri mereka sendiri. Bila sektor swasta ni menjana kekayaan, satu lagi isu besar yang kena dilihat kan, kita hari ni seolah-olah macam ada satu kebencian terhadap orang kaya. Jadi kita kena membezakan orang kaya yang earning honest income, yang memang berusaha keras untuk berjaya, dengan yang kata diberi perlindungan oleh kerajaan, dapat kontrak. Ini bukan isu yang mudah lah, walaupun saya sebut dekat sini tu bunyi macam senang. Produktiviti sektor awam dengan sektor swasta dia tak sama. Dalam sektor awam ni, kerja utama kabinet ialah buat undang-undang, bawa ke parlimen luluskan, dilaksanakan suruh negara. Jadi yang kedua ialah dia mentadbir berdasarkan undang-undang yang ada lah. Kalau undang-undang tu dia tak puas hati, dia kena pindah lah, ataupun dia masuk buat baru. Produktiviti utama dia kena tahu yang tu. Penjawat awam pun ada juga bayar cukai. Kita tak kata tak ada, terutama penjawat-penjawat awam yang bergaji tinggi lah. Mereka bayar cukai, tapi tak ramai penjawat awam yang bertanya, kumpul semua cukai penjawat awam ni, cukup tak nak bayar gaji mereka? Tak cukup. Sebenarnya penjawat awam ada tugas dia. Tugas dia macam mana? Kalau saya pernah sebut di parlimen, ekonomi ni hanya boleh bertumbuh apabila modal, barang, manusia dan juga perkhidmatan ni dia bebas. Maksudnya dia mudah bergerak. Kita tak letak halangan yang banyak, prosedur dia mudah, jadi manusia nak bergerak pun mudah. Ni kalau kita nak kena bayar pasport terlalu tinggi ke, ataupun tak boleh nak pergi negara tertentu, jadi itu semua halangan-halangan yang menyebabkan pasaran kita jadi kecil. Sama juga kalau di kampung, dia kalau ada produk yang bagus pun, dia tak boleh nak jual di kawasan yang mungkin pembeli yang ada duit yang banyak ni di bandar. Jadi tak pasal jual di kawasan kampung lah. Jadi pertumbuhan ni terhad. Benda-benda ini yang akan membantu pertumbuhan. Jadi bila cakap usahawan ni, selalu orang cakap jangan bagi ikan, bagi pancing. Tapi pernah ada orang tanya, cukup tak sungai nak pancing? Bagi pancing dekat sejuta orang, sungai boleh masuk 100,000 orang je. Jadi ini yang sektor awam kena fikir. Kita nak orang berniaga supaya mereka dapat menjana pertumbuhan, mereka boleh bayar cukai macam-macam, mereka bayar, kerajaan yang dapat. Dengan duit tu barulah kerajaan boleh nak rancang, nak naik gaji penjawat awam ke, nak tambah kemudahan sekolah. Ini semua akhirnya semua orang dapat nikmati. Tapi kalau mereka nak menjadi produktif tu jadi susah, kita tak bagi mereka berniaga, permit terlalu tinggi, jadi menyebabkan akhirnya kerajaan pula kena tanggung. Jadi pemahaman ni kena ada. Jadi supaya kita ada sektor awam yang efisien, yang cekap, kena ada rasa empati. Sebab akhirnya dia bukan perlawanan antara sektor awam dan sektor swasta, tapi bagaimana kita boleh melengkapi. Jadi ini yang kita kena peka. Di samping kita belajar bidang-bidang kepakaran, jadi doktor ke, engineer ke, accountant ke, kita mesti mengikat masyarakat kita pada satu cita-cita yang sama, supaya kita semua dapat hidup bersamalah secara aman, secara adil, yang mana saling melengkapi.